Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini Agenda Awani dari World Trade Center Kuala Lumpur. Malam ini kita akan memfokuskan perbincangan Agenda Awani berkaitan dengan prosedur undang-undang yang didebatkan oleh masyarakat termasuk penganalisis politik dan undang-undang pada ketika ini berkaitan hukuman yang sudah pun dijatuhkan kepada mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak dengan kes SRC International pada 2 minggu lalu. Dan berikutan dari itu, ura-ura dan juga sudah pun disahkan baru-baru ini bahawa Peguam Bela Datuk Seri Najib Tun Razak sudah pun memfailkan untuk mendapatkan pengampunan diraja. Jadi berkaitan dengan itu juga ia menjadi polemik. Adakah baru saja dijatuhkan hukuman dan proses undang-undang baru saja berlangsung? Adakah pesalah yang sudah pun dijatuhkan oleh pihak mahkamah sampai ke peringkat mahkamah tertinggi negara wajar diberikan pengampunan ataupun pengampunan diraja seawal ketika ini. Jadi apakah ruang yang diperkatakan oleh perlembagaan dan menerusi ataupun mengikut undang-undang yang boleh kita teliti dan telusuri pada ketika ini? Dalam masa yang sama, beberapa kenyataan termasuk apa yang diperkatakan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bahawa undang-undang perlu ditegakkan tanpa mengikut kriteria jawatan ataupun pangkat, perlu ada keadilan yang diangkat, tidak perlu ada pilih kasih dan seumpamanya. Jadi untuk melihat perkara ini, Profesor Datuk Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz, Profesor Undang-Undang dan juga pakar perlembagaan dari Kuliah Ahmad Ibrahim, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia sudah pun bersedia di talian pada malam ini. Assalamualaikum Datuk Prof, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji, sihat alhamdulillah, syukur. Terima kasih Dr. Syam. Kalau kita lihat apa yang berlaku pada ketika ini, mungkin ramai pihak mungkin bukan dalam bidang perlembagaan, bukan dalam pakar undang-undang bercerita tentang pengampunan diraja, apakah itu pengampunan diraja, apakah fungsi-fungsi yang ada pada lembaga pengampunan diraja termasuk yang di-Pertuan Agong atau nasihat lembaga pengampunan diraja. Jadi untuk permulaan ini, apa sebenarnya yang perlu kita faham tentang maksud pengampunan diraja? Okey, terima kasih Tuan Haji. Memangnya perkara ini menjadi perbincangan awam dan ramai yang telah membuat kenyataan-kenyataan tertentulah berkaitan dengan pengampunan diraja. Tapi pada malam ini kita lihat kepada peraturan ataupun peruntukan yang ada dalam perlembagaan itu sendiri serta peraturan penjara yang berkaitan dengan pengampunan. Jadi mungkin saya perlu juga jelaskan bahawa proses pengampunan ini adalah suatu proses yang dibenarkan oleh undang-undang. Maknanya ia telah disebut di dalam perlembagaan itu sendiri dan ia telah dijamin hak orang yang telah didapati bersalah oleh mahkamah tu untuk membuat petition terhadap keputusan yang dibuat oleh mahkamah. Jadi secara konsep atau secara jurisprudence falsafahnya ialah when justice come to an end, mercy comes to play. Maknanya bila keadilan itu, proses pentadbiran keadilan, kita panggil proses di mahkamah tu kita panggil proses pentadbiran keadilan. Jadi proses keadilan itu telah tamat, maka yang boleh digunakan lagi perkara-perkara ataupun langkah lain yang boleh diambil oleh seseorang yang bersalah itu ialah untuk memohon pengampunan. Jadi dekat situ kita nampak bahawa perundangan kita memberikan atau menyediakan mekanisme untuk seseorang itu mendapatkan pengampunan. Cuma kita dapati bahawa ada kalanya masyarakat mungkin menyatakan bahawa seseorang yang telah didapati bersalah itu perlulah menjalani hukuman dulu setengah-setengah sampai satu masa barulah dibenarkan pengampunan. Tapi di sini perlembagaan tidak menyatakan syarat bila untuk memfailkan petition. Tapi bagi seorang lah, kalau kita kata seseorang itu adalah ahli dewan ya, sama ada dari ahli dewan rakyat atau dewan negara, dewan apa orang panggil? Dewan Negeri. Ya betul. Ia juga berkaitan dengan status mereka sebagai ahli dewan tu. Jadi undang-undang menyatakan bahawa sekiranya nak kekalkan, secara ringkas saya sebut, untuk mengekalkan seseorang itu sebagai ahli dewan,
dia kena file dalam masa 14 hari daripada tarikh dia didapati bersalah. Walaupun kalau orang lain lah, orang biasa bukan ahli dewan, dia bolehlah apply selepas 14 hari ya. Dan itu tidak menjadi masalah. Jadi kalau kita lihat awal sangat kah untuk seseorang itu memohon petition atau memfilekan petition untuk memohon pengampunan tu baru diputuskan oleh mahkamah. Tapi undang-undang menyatakan bahawa untuk mengekalkan kedudukan sebagai ahli dewan tu kena file dalam masa 14 hari. Jadi konsep yang kita nak bawa kat sini ialah undang-undang kita membenarkan proses membenarkan pengampunan, permohonan untuk pengampunan, dan pengampunan itu akan didengar dalam satu jangka masa yang tidak ditetapkan oleh undang-undang. Ia bergantung kepada kesediaan lembaga pengampunan untuk untuk berbuatlah, maknanya untuk melihat atau mengkaji atau memutuskan tentang permohonan kepada pengampunan tersebut atau petition kepada pengampunan tersebut. Okey, dalam konteks ini kita merujuk kepada pengampunan diraja yang perlu difailkan ataupun petition diberikan kepada lembaga pengampunan dalam konteks mahkamah ataupun persekutuan. Mungkin yang di-Pertuan Agong fungsinya untuk menjaga wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga di Labuan. Adakah ia juga terpakai kepada duli-duli yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu bagi peringkat negeri itu di bawah kuasa negeri-negeri? Bagaimana fungsi lembaga pengampunan di peringkat negeri? Adakah dia selari dengan konteks yang kita bincangkan pada malam ini, Dr. Syam? Ya, betul. Kalau kita ada negeri dan wilayah-wilayah persekutuan lah macam Haji sebut tadi, kalau kita merujuk kepada Perlembagaan Persekutuan dalam fasal 5 ya, perkara 42, dia juga mengiktiraf lembaga pengampunan di negeri-negeri yang mana ia boleh disertailah keahlian ya. Keahlian dalam lembaga pengampunan yang dibuat setiap negeri itu hendaklah terdiri daripada peguam negara, dan peguam negara boleh melalui surat cara bertulis mewakilkan fungsinya itu kepada anggota lembaga pengampunan mana-mana orang lain ya. Dan satu lagi ahlinya ialah Ketua Menteri Negeri itu dan tidak lebih daripada 3 orang lain yang hendaklah dilantik oleh Raja atau yang di-Pertua Negeri. Jadi di sini kita nampak bahawa pelantikan itu dibuat oleh Raja, dan yang menarik juga bila kita lihat yang di-Pertua Negeri juga, bagi negeri-negeri yang tidak ada Raja ini boleh melantik ahli-ahli di dalam lembaga pengampunan dan seterusnya mempengerusikanlah lembaga pengampunan tersebut ya. Kalau di peringkat persekutuan kita tahu yang di-Pertuan Agong mempengerusikan lembaga pengampunan dan ahli-ahlinya yang terdiri daripada peguam negara dan ahli-ahli yang dilantik oleh yang di-Pertuan Agong itu sendiri. Jadi 3 orang maksimum lah yang dilantik oleh yang di-Pertuan Agong yang dilantik oleh Raja lah. Dan ini kita nampak bahawa meletakkan institusi beraja itu pada satu tempat yang sesuai untuk negeri tersebut lah. Maknanya setiap negeri itu rajanya yang akan mempengerusikan lembaga pengampunan tu. Dan yang saya sebut tadilah, menarik juga bila kita ada yang di-Pertua Negeri juga bagi negeri-negeri yang tidak mempunyai raja boleh mempengerusi dan melantik ahli lembaga pengampunan bagi negeri-negeri tersebut. Dalam konteks yang masyarakat debatkan pada hari ini, iaitu merujuk kepada kes mantan Perdana Menteri, apakah fungsi yang di-Pertuan Agong dalam konteks pengampunan diraja ini dan atas nasihat lembaga pengampunan, dan sekiranya yang di-Pertuan Agong tidak menerima rekomendasi ataupun nasihat lembaga pengampunan, adakah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong boleh berbuat demikian?
Dalam perlembagaan tu dia menyatakan bahawa sebelum Yang di-Pertuan Agong membuat keputusan tu, baginda juga hendaklah mendengar pembentangan bertulislah daripada Peguam Negara. Jadi persoalannya orang kata adakah Yang di-Pertuan Agong hendaklah bertindak atas syur yang dibawa oleh ahli-ahli dalam lembaga pengampunan itu kan. Tapi jelas ya sekiranya Yang di-Pertuan Agong mahu membuat keputusan dengan apa orang panggil dengan syur yang dibuatkan oleh yang diberikan oleh lembaga pengampunan tu pada saya uh, tak adalah dia kata nasihat itu hendaklah dipatuhi oleh Yang di-Pertuan Agong dalam konteks lembaga pengampunan itu. Lembaga pengampunan itu apa orang panggil lembaga pengampunan itu boleh pada saya melihat kepada tafsiran peruntukan-peruntukan dalam perlembagaan ini uh, Yang di-Pertuan Agong mungkin mempunyai hak untuk membuat keputusan baginda, tetapi saya fikir pada keseluruhannya adalah lebih baik untuk Yang di-Pertuan Agong mendengar ataupun mendapatkan syur-syur daripada ahli lembaga dan juga terutamanya Peguam Negara lah dalam konteks untuk membuat keputusan tersebutlah. Ya, Dr. Syam, dalam ucapan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada pagi tadi ketika majlis perasmian Kompleks Mahkamah Syariah di Kuantan, Pahang, Tuanku ada bertitah dengan satu kenyataan yang agak yang jelas berkaitan dengan konsep menjunjung keadilan dan juga kedaulatan undang-undang menurut Islam, iaitu berkaitan dengan kuasa menghukum dan memberi pengampunan tidak wajar digunakan sewenang-wenangnya kerana ianya bakal dipertanggungjawabkan kelak di hari kemudian. Jika undang-undang tidak dilaksanakan secara konsisten dan adil, nescaya keadilan tidak akan tercapai kerana falsafah di sebalik penggubalan sesuatu undang-undang itu telah ternoda. Dalam ucapan ini, Seri Paduka Baginda juga ada mengangkat bahawa keadilan Islam juga tidak sama sekali memberi sebarang keistimewaan ataupun pengecualian kepada sesiapa sahaja yang melakukan kesalahan sama ada diri sendiri, teman rapat, kaum keluarga maupun ibu dan bapa. Jadi dalam konteks ini, kalau kita boleh merujuk pada konsep pengampunan diraja, pastinya rakyat melihat secara dekat kes-kes berprofil tinggi, apatah lagi melibatkan nama negara sama ada dalam negara ataupun luar negara. Jadi mungkin Dr. Syam nak komen tentang itu. Ya, pentadbiran keadilan itu hendaklah dilihat adil. Jadi apabila seseorang itu didapati bersalah dalam konteks yang kita bicarakan pada malam ini, apabila seseorang itu didapati bersalah oleh mahkamah yang paling tinggi lah ya, Ya. sebenarnya hukuman itu perlulah dilaksanakan untuk mendapatkan keadilan. Dan dalam konteks pengampunan sememangnya kita macam yang saya cakap awal tadi, sememangnya ianya ada dalam sistem kita kan. Tetapi adakah seperti titah tuanku lah, adakah memberi pengampunan itu menjadikan sesuatu itu lebih adil kepada situasi lah. Kalau kita situasi atau keadaan negara lah. Kalau kita bercakap tentang pengampunan dalam Islam, kalau ia melibatkan ahli keluarga, contoh dalam kes bunuh atau kecederaan, itu mungkin kita boleh mengambil kedudukan ahli keluarga untuk memaafkan. Dan ia bukan soal public interest semata-mata. Ya. Tapi dalam konteks kesalahan yang telah diputuskan oleh mahkamah yang kita bicarakan ini, dia lebih kepada konteks orang panggil public interest kepentingan awam. Jadi mungkin perlulah juga keadilan itu keadilan itu dilihat. Maknanya apa yang diputuskan oleh mahkamah itu keadilannya dapat dilihat dengan jelas ya, bahawa keadilan itu berlaku kepada public interest.
apatah lagi apabila ada persoalan-persoalan yang mungkin akan timbul sekiranya pengampunan itu diberikan kepada orang yang baru saja didapati bersalah oleh mahkamah. Jadi di sini secara umum saya fikir lembaga pengampunan juga perlu perlu menyatakan sekiranya ada petition untuk permohonan pengampunan ini, petition untuk pengampunan ini, saya fikir lembaga pengampunan juga perlu menetapkan prinsip-prinsip asas dalam memberi pengampunan. Contohnya jangka masa. Walaupun dalam peraturan penjara, terutamanya peraturan penjara 113 ya, peraturan 113 menyatakan tidak ada sekatan pada awal untuk memohon atau memfailkan petition seperti yang saya sebut pada awal tadi. Yap. Tetapi ia juga tidak menyatakan tentang jenis kesalahan atau jenis hukuman tu. Maknanya pada pandangan saya, penambahbaikan juga perlu dibuatlah dalam lembaga pengampunan ini. Mungkin kita perlu nak kata kaji ke, kita perlu lihat balik Ya. kesalahan atau hukuman yang macam mana yang kita perlukan atau berikan pengampunan ya. Sebab kadang-kadang apabila dia berkaitan dengan parti politik contohnya, ia akan memberi kesan kepada aplikasi demokrasi itu sendiri dalam negara kita ya. Jadi contohlah sebelum ini kita juga ada pengampunan yang telah diberikan kepada seorang mantan Timbalan Perdana Menteri dan seterusnya beliau juga boleh bertanding dalam pilihan raya kan. Ya. Jadi ia memberi kesan kepada sistem demokrasi itu sendirilah. Jadi ada beberapa perkara saya lihat kat sini. Pertama dari segi keadilan yang telah diberikan oleh mahkamah tentang kesalahan yang atau hukuman kepada kesalahan yang telah dilakukan. Yang keduanya, apakah fungsi lembaga pengampunan ini? Lembaga pengampunan ini sememangnya diberi kuasa untuk memberi pengampunan, tetapi guidelines atau standard atau parameter itu tidak dinyatakan dengan jelas dalam undang-undang. Sama ada hukuman yang bagaimana, hukuman yang selama tempohnya, kes-kes yang bagaimana boleh diberikan pengampunan. Mungkin pada masa hadapan kita perlukan penambahbaikan ini supaya lembaga pengampunan ini tidak dilihat sebagai satu lembaga yang orang kata apa, yang menjadi persaingan kepada rule of law ya. Ini penting. Yang seterusnya saya fikirlah kalau kita letakkan pengampunan ini boleh dibuat secara sewenang-wenangnya, maka ia juga akan memberi kesan kepada sistem demokrasi itu. Maknanya seseorang yang telah didapati bersalah masih lagi boleh bertanding dan boleh menyertai persaingan dalam parti politik atau seterusnya mempunyai peluang untuk menjadi Perdana Menteri ke dan sebagainya. Jadi ini adalah suatu perkara yang berkaitan dengan pengampunan yang kita perlu ambil kira dari segi pelaksanaannya nanti. Okay. Ya. Dr. Syam, berkaitan dengan tempoh masa memfailkan ataupun petition kepada lembaga pengampunan untuk mendapatkan pengampunan diraja ini, adakah wajar ini antara tambah baik ataupun perkara yang perlu dilihat? Adakah ia perlu ditangguhkan dahulu ataupun proses memfailkan ataupun petition itu dilihat dalam tempoh tertentu biar pesalah yang sudah pun dijatuhkan hukum di peringkat yang tertinggi Mahkamah Negara berjalan dan barulah ada masa diberikan ruang untuk ahli keluarga dan peguam bela mereka untuk melakukan petition. Seperti mana Dr. Syam katakan tadi, kalau baru saja seminggu, 2 minggu sudah pun ada petition memfailkan dan masih berfungsi sebagai ahli parlimen ataupun apa juga jawatannya. Jadi adakah kewajaran ini dilihat semula oleh lembaga pengampunan? Saya fikir yang pentingnya di sini ialah kita lihat kepada hilang kelayakan tu, kehilangan kelayakan menjadi ahli parlimen. Tadi saya sebut dua kategori utamalah. Satu, orang biasa yang bukan ahli parlimen atau ahli Dewan Undangan Negeri. Yang keduanya ahli parlimen atau ahli Dewan Undangan Negeri ni. Kalau tak file dalam masa 14 hari, mereka akan kehilangan Kelayakan.
status tu, hilang kelayakan tu. Tapi bagi kita lihat dalam perlembagaan ini, sebagai pelajar perlembagaan, kita lihat bahawa dia kena file dalam masa 14 hari. Kita tak boleh nak condemn sesiapa lah yang didapati bersalah, terus nak file petition. Sebab dia ada hak dalam perlembagaan tu. Bila perlembagaan memberikan dia hak, maka dia berhaklah untuk membuat petition tu. Kalau kita tak rasa macam sesuai, ini perlu berlaku pindaan ini. Ya. Perlu berlaku pindaan kepada undang-undang itu. Jadi kalau kita kata ini sebenarnya melalui proses yang agak inilah, proses yang agak kata apa, boleh menjadi polemik atau diskusi dalam kalangan masyarakat kita pasal hilang kelayakan tu. Jadi kita harap masyarakat Malaysia berpandukan kepada undang-undang lah, ya. Emosi politik dan sebagainya tu perlu diseimbangkan dengan peruntukan undang-undang. Jadi kalau nak kata, sebab tu saya cakap awal tadi, kita kena letak jenis hukuman ke, tempoh hukuman ke, dan syarat-syarat yang berkaitan dengan hilang kelayakan ni. Kalau undang-undang kata dia masih lagi ahli parlimen, seperti apa yang berlaku dalam kes Datuk Seri Najib ni, ya, beliau masih lagi seorang ahli parlimen setelah beliau memfailkan petition dalam masa 14 hari dari keputusan yang terakhir di Mahkamah Persekutuan hari itu. Dari aspek pengampunan diraja dari kes-kes sebelum ini dan juga kes-kes individu tertentu yang sudah pun mendapatkan pengampunan diraja sama ada di peringkat negeri maupun di peringkat persekutuan, pada pandangan Dr. Syam dari aspek undang-undang dan juga perlembagaan, adakah kewajaran, tadi pun Dr. Syam dah sentuh sikit, perlu ada pengecualian pardon ini ataupun pengampunan ini bagi kes tertentu yang melibatkan salah guna kuasa, keselamatan negara misalnya, ataupun jenayah-jenayah yang berprofil tinggi, termasuk jenayah terancang. Kerana kategori pesalah itu berbeza-beza dan pastinya rakyat akan melihat, kalau curi roti sebuku pun sudah kena sekian-sekian hukuman jail ataupun hukuman wang ringgit yang dikenakan. Tetapi kalau salah guna kuasa dengan jumlah yang terbesar ataupun begitu besar, masih mendapat pengampunan dan sebagainya. Jadi adakah ruang ini boleh dibaiki ataupun bagaimana? Kita faham dari segi jurisprudence lah, dari segi falsafah, ya, pengampunan ini untuk memberikan peluang kedua lah dari segi dari segi kesalahan-kesalahan yang tidak melibatkan hak-hak orang lain lah. Maksudnya khusus cara macam kes bunuh tu kan. Jadi saya nampak pastinya public interest adalah satu, atau kepentingan awam tu adalah satu perkara yang kita perlu ambil perhatian. Dari segi jurisprudensnya, kalau sesuatu itu begitu besar kesannya terhadap negara, terhadap rakyat, ini perlulah dilihat balik. Sukalah saya macam orang kata buka pekun di dada lah. Sebenarnya tak banyak kajian akademik berkaitan dengan pengampunan ini. Kalau ada pun beberapa tulisan saja dan ia tidak mendalam. Persoalan-persoalan tentang pengampunan kepada orang-orang politik ini juga saya fikir adalah suatu yang sepatutnya menjadi tajuk atau isu besar untuk kita bincangkan dalam dunia akademik lah. Cari dulu jurisprudensnya kenapa kan. Tapi dari segi konsep asasnya ialah pengampunan ini untuk memberi peluang kedua kepada seseorang itulah, sebab ia berupa ihsan kan, mercy, dia berupa belas kasihan. Jadi dalam konsep yang macam mana belas kasihan itu, atau dalam kes yang bagaimana belas kasihan itu harus diterima. Kalau dalam konteks macam titah tuanku semasa perasmian Mahkamah Syariah itu dalam konteks undang-undang syariah kan. Undang-undang syariah tu pengampunan itu diberikan ahli keluarga apabila dia melibatkan ahli keluarga. Tapi kalau melibatkan negara, pengampunan itu oleh raja. Mungkin raja itu mewakili rakyat kan. Jadi raja atau yang di-Pertuan Agong dalam konteks ini perlu memberikan perhatian yang sewajarnya kepada kepada kepentingan awam itu. Dan ini kalau kita lihat pengalaman, ada juga orang yang telah membunuh, contohnya seorang dululah kes lama seorang ahli wakil rakyat juga telah didapati
bersalah membunuh, ya, Ya. telah diampunkan dan menjalani hukuman sekatan dari segi pergerakan saja, kan. Jadi beginilah, kalau menunjuk pada saya lah, kalau kita melihat kepada kepentingan pengampunan tu dia ada. Cuma saya berbalik kepada perkara asal, ada, dan saya setuju ada lembaga pengampunan dengan penambahbaikan dari segi tadilah hal-hal berkaitan dengan kepentingan awam ini. Dan untuk undang-undang itu direstui atau diterima oleh masyarakat umum, kita juga perlu mengambil kira bahawa tidak adanya persoalan tentang perbezaan darjat lah, Ya. kata. Perbezaan darjat itu penting. Yap. Maknanya perbezaan darjat ni akan dilihat oleh masyarakat sebagai undang-undang tu jadi tak adil. Yap. Peruntukan itu tak adil. Jadi ini bahayalah untuk kedaulatan undang-undang kita, kan, walaupun pengampunan itu dibenarkan lah. Jadi secara khususnya saya fikir dalam kes ini, pindaan-pindaan berkaitan dengan perkara 48 juga kita perlu lihat baliklah dalam perlembagaan itu dan peraturan-peraturan itu, kan. Kalau dah contohlah, kalau ikut peraturan 113 peraturan penjara tu, kalau petition yang pertama ini ditolak, maka dia ada lag 3 tahun tau. 3 tahun baru apply lagi. Boleh apply lagi tapi 3 tahun, dan selepas itu 2 tahun, 2 tahun, ya. Maknanya adalah lag situation tu, tapi kalau yang awal ini secepat dalam masa 14 hari lah. Ya, akhir sekali mungkin Dr. Syam nak komen dengan janji-janji oleh parti-parti politik dan pimpinan apabila mereka berucap di hadapan ahli-ahli mereka, apabila mereka berkuasa atau memegang kerajaan di peringkat persekutuan, mereka boleh menggunakan ruang-ruang pengampunan diraja untuk membebaskan individu tertentu dan sebagainya. Adakah ini satu benda yang wajar, termasuk juga membawa kes tertentu, melupuskan kes tertentu oleh pejabat peguam negara? Adakah ini satu benda yang boleh dijanjikan dalam manifesto pilihan raya? Sebagai warga negara dan sebagai pelajar undang-undang, kita mengangkat prinsip keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Pada saya, tidak kira mana-mana parti politik yang memerintah sekalipun, persoalan kedaulatan undang-undang ini janganlah dijadikan satu permainan politik. Sebab undang-undang ini adalah kepentingan negara, bukan kepentingan politik semata-mata. Kepentingan parti politik perlulah diseimbangkan atau perlulah ditundukkan oleh peruntukan-peruntukan perlembagaan. Jadi sebagai warga negara, sebagai seorang rakyat, kita harap para pemain politik ini menghormati undang-undang dan jauhkan diri daripada membuat kenyataan-kenyataan yang boleh menjatuhkan maruah parti itu sendiri dan juga boleh menjatuhkan maruah perundangan dan perlembagaan. Jadi perlembagaan ni atau undang-undang ni dilihat sebagai satu aktor dalam permainan parti politik, dan saya fikir ini tidak harus berlaku. Dan kita harapkan supaya semua parti politik ini menjadi semua pimpinan atau pemimpin parti politik ini menjadi mereka yang taat kepada undang-undang. Kata cukup-cukuplah sudah, dia kata isu-isu yang membangkitkan sentimen tentang politik kepartian apabila menggunakan kekuasa politik itu untuk quote unquote lah, saya petik-petik kata, untuk menjustifikasikan ataupun to manipulate lah peruntukan-peruntukan dalam perlembagaan tu. Jadi kita haraplah pada masa hadapan perbalahan dalam parti politik ini diberhentikan dan tidak menggunakan jawatan peguam negara atau ketua hakim negara itu sebagai jawatan parti politik. Sebab kalau kita berterusan meletakkan jawatan peguam negara sebagai keputusan politik, maka sampai bila pun dan dia akan menyukarkan kita nanti. Dan kita perlu berhati-hati dan kita berhentikan permainan ini sebab rakyat rasa memang tidak adil. Kalau dulu semasa kerajaan yang sebelum ini pun dikatakan peguam negara itu adalah lantikan politik, dan bagi saya ini amat tidak adil untuk Malaysia, ini amat tidak adil untuk perlembagaan, dan dia juga amat tidak adil untuk kedaulatan undang-undang. Terima kasih Profesor Datuk Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz
perbincangan kita yang amat menarik sekali berkaitan dengan konsep pengampunan diraja dan sudah analisis undang-undang. Prof merupakan Profesor Undang-Undang dan juga pakar perlembagaan dari Kuliah Ahmad Ibrahim, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Terima kasih Prof atas masa yang diberikan pada petang ini. Sekian sahaja bersama saya Nazri Kahar pada malam ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.